Anda dah bayar cukai tanah 1 Januari hingga 31 Mei. Tempoh bayaran yang ditetapkan untuk membayar. Dengan adanya portal baru ni, mudah untuk kita buat semakan, untuk kita buat pembayaran, bukan tak? Kalau tak tahu lagi, boleh layari ehasil.selangor.gov.my. Itu dia para penonton, iaitu berkenaan dengan promosi cukai tanah Petak Negeri Selangor yang perlu untuk kita ambil tahu apa yang dimaksudkan dengan cukai tanah dan juga cukai menjelaskan bayaran cukai ini. Apa antara kaedah-kaedahnya dan bagaimana. Dan bersama dengan saya di studio, saya kenalkan iaitu Tuan Yusri Zakaria selaku pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Tuan, jadi sebagai permulaan ni mungkin Tuan boleh jelaskan apa yang dimaksudkan sebagai cukai tanah dan cukai petak. Okey, terima kasih Sofia. Untuk cukai tanah ni adalah satu cukai yang mana yang telah termaktub dalam Kanun Tanah Negara lah. Di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara menyatakan bahawa jumlah cukai sewa tahunan yang perlu dibayar oleh semua pemilik tanah yang mana nama dia ada di dalam hak milik ataupun hak milik tanah adalah. Jadi untuk cukai tanah ni dia melibatkan dua. Dan sekarang kita ada cukai petak yang kita dah mulakan pada tahun 2018 yang termasuk dalam kaedah-kaedah Tanah Negeri Selangor tahun 2003 dan juga kaedah-kaedah hak milik strata tahun 2015. Di dalam tu ada disebutkan berkaitan dengan cukai sewa yang perlu dibayar oleh semua pemilik tanah setiap tahun. Dan dari segi cukai tanah, cukai petak ini dari segi kadarnya adalah kita tentukan berdasarkan pada 3 perkara lah. Yang pertamanya dari segi lokasi, di mana tanah itu terletak. Ya, sama ada tanah itu letak di daerah mana, mukim mana, pekan ataupun bandar. Itu yang pertama. Yang keduanya dari segi jenis kegunaan tanah tersebut atau petak tersebut. Adakah digunakan untuk bangunan? Di mana bangunan ini ada 2 jenis, sama ada bangunan untuk jenis kediaman, bangunan untuk perniagaan. Dan kemudian kita ada industri, kategori industri dan satu lagi ada kategori pertanian. Bagi faktor yang ketiga pula dari segi keluasan dia. Keluasan tanah tu kadar tu mengikut berapakah keluasan tanah. Itu secara ringkasnya berkaitan dengan cukai sewa ataupun cukai tanah yang kita kenakan ke atas semua pemilik tanah. Okey, baik. Dan siapa yang perlu untuk bertanggungjawab menjelaskan bayaran cukai tanah dan petak, dan adakah dihadkan tempoh masa tertentu untuk menjelaskan bayarannya, Tuan? Dari segi siapa yang perlu bayar cukai tanah atau cukai petak itu adalah mana-mana syarikat individu yang nama ni ada di dalam hak milik tanah ataupun lemen sebutan rakyat biasa adalah geran. Apa yang ada nama dalam geran tu dialah yang akan bayar cukai tanah ataupun cukai petak setiap tahun lah. Jadi cukai tanah ni adalah dia ada tempoh masa yang perlu kita bayar lah. Itu dalam tempoh mulai daripada 1 Januari sehinggalah 31 Mei setiap tahun. Jadi tempoh itu semua pemilik tanah perlu membayar cukai yang telah dinyatakan dalam bil masing-masing lah yang kita edarkan, kita poskan kepada semua pemilik tanah setiap tahun. Okey, Tuan jelaskan tadi bayaran perlu dibuat antara daripada 1 Januari sehinggalah 31 Mei. Sekiranya ada yang terlewat untuk bayar pada tempoh tersebut, adakah sebarang tindakan yang akan diambil? Okey, baik. Bagi pemilik tanah yang lewat membayar cukai tanah, cukai petak ini, selepas 31 Mei setiap tahun, kita akan kenakan denda. Dipanggil fee denda lewat. Dia ada dia punya kadar dia lah. Berdasarkan kepada kadar cukai dia. Jadi selepas 31 Mei kita akan kenakan denda lewat tersebut akan dimasukkan dalam bil cukai tanah ini pada tahun hadapan lah. Dan sekiranya tak bayar setiap tahun kita akan tambah lagi dia punya fee denda lewat tu setiap tahun. Setiap tahun akan ada pertambahan. Ada pertambahan. Setiap tahun akan ada pertambahan daripada cukai semasa dia. Okey, wah itu yang perlu kita ambil tahu tu. Betul. Tuan, kan? Setiap orang kena ambil tahu, kena cakna orang kata dalam hal cukai tanah, cukai petak ni lah. Betul. Okey, dan antara cabaran yang
dihadapi oleh pentadbiran sendiri dari segi dari khususnya tanah di negeri Selangor untuk pastikan pemilik tanah menjelaskan bayaran cukai pada setiap tahun telah memandangkan sebarang kelewatan akan dikenakan fee ataupun turut boleh dikenakan tindakan undang-undang sehingga menyebabkan tanah tersebut dilucutkan hak kembali kepada tanah kerajaan. Bagaimana tu Tuan? Okey, baik. Ya. Dari segi kelewatan ataupun kegagalan mana pemilik tanah untuk membayar cukai tanah, kita ada tempoh masa yang kita berikanlah. Biasanya dalam tempoh 2 atau 3 tahun. Kalau sekiranya tak dibayar cukai tanah atau cukai petak tersebut, kita akan keluarkan satu notis, dipanggil notis 6A. Ya, okay. 6A yang kena keluarkan untuk dibayar oleh mana-mana pemilik tanah atau pemilik petak dalam tempoh 3 bulan daripada 3 bulan sahaja notis tersebutlah. Okay. Selepas kalau tak bayar tempoh 3 bulan, kita akan keluar satu lagi notis, dipanggil notis 8A. Yang mana notis 8A ini adalah notis perampasan tanah. Itu maknanya bila dah keluar notis 8A, tanah tersebut akan kembali menjadi tanah kerajaan. Jadi itulah saya nasihatkan kepada semua pemilik tanah agar sentiasalah melunaskan bayaran tunggakan cukai tanah atau cukai petak setiap tahun supaya tanah tidak dirampas dan dikembalikan kembali kepada kerajaan. Baik, ini akan dikenakan kepada syarikat dan juga individu lah, ya, Tuan. Betul. Okey. Jadi bagaimana sekiranya mereka terlepas pandang lah, maksudnya notis telah diberikan sebagainya, dah dikenakan fee masih lagi tidak ada sebarang tindakan. Seterusnya apa seterusnya apa lagi tindakan yang akan diambil oleh pihak pentadbiran sendiri? Okey, baik. Dalam kita hendak memastikan bahawa semua pemilik tanah ini membayar cukai tanah setiap tahun dan cukai petak ni, kita buat beberapa program yang setiap tahun kita buat, iaitu melalui bahan media massa, melalui surat khabar dan juga melalui laman sawang kita, dan ada iklankan di dalam laman web dan jugalah. Dan sampai juga kita buat program outreach. Kita pergi ke tempat-tempat tertentu, kita buka kaunter-kaunter melalui kaunter kutipan luar, dipanggil kaunter van bergerak, dan juga kita buat program ketuk pintu. Ini bagi pemilik tanah atau pemilik cukai tanah yang tega lah orang kata. Kita akan datang, kita akan ketuk pintu, kita maklum pada dia, perlu jelaskanlah cukai tanah ni, kalau tidak kita akan rampas. Jadi hasil pada program itu yang akan menambah dari segi kutipan cukai lah. Dan kemudian juga kita juga buat bahan untuk menyemak cukai-cukai tanah atau cukai petak ini melalui laman web kita lah. Di PTG, itu www.ihasil.ptg.selangor.my. Itu dia laman web seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini, ya. Dan sekiranya ada pertanyaan, boleh juga terus hubungi di hotline, ya. Betul. Tuan, betul. Kita ada hotline kita untuk kita hubungi. Kalau berkaitan dengan apa-apa masalah berkaitan dengan bil tak sampai ataupun lewat terima, boleh maklumkan kepada kita supaya dapat kita semak dan kemudian kita akan berikan bil yang barulah kepada semua pemilik tanah ataupun pemilik petak. Ya, okey. Dan di kesempatan ini mungkin ada sedikitlah kata-kata daripada Tuan sendiri kepada mereka yang masih lagi menangguh-nangguhkan bayaran. Perlu untuk menjelaskan, sekarang ni dah ada banyak kemudahan sebenarnya, dah ada website dan sebagainya, Tuan. Okey, baik. Kita dah sediakan untuk pesanan saya ini ada dua perkara yang saya akan sampaikan. Yang pertamanya untuk kepada pemilik tanah dan juga pemilik petak inilah, supaya untuk menjelaskan cukai tanah setiap tahun. Untuk tahun hadapan, saya di Pentadbiran Tanah Negeri Selangor, kita akan memulakan penggunaan bil secara elektronik. Tahun depan kita tidak akan memulakan bil secara bercetak lagi lah. Sebab kita dah pun masuk zaman, orang kata zaman IT. Dan sekarang ni banyak bergantung kepada handphone ataupun smartphone dan sebagainya. Jadi kita telah pergi ke arah itu supaya semua pemilik tanah boleh mendapatkan bil secara elektronik. Walaupun kita masih lagi keluarkan bil cukai tanah bercetak, tapi kepada yang belum mendaftar, pada yang dah mendaftar dalam laman web kita, kita
minta, kita akan keluarkan bil secara elektronik lah kepada mereka, dan sesiapa yang tak dapat boleh menyemak di laman web kita melalui laman website PTG, dan kemudian kita akan email ataupun kita akan berikan bil tersebut secara WhatsApp pun kita boleh bagi. Boleh juga. Boleh juga. Mudah betul tuan kan. Dah tak ada alasan dah. Tak ada alasan lagi orang ramai untuk tidak membayar cukai tanah, cukai petak lah. Dan kemudian pesanan saya yang kedua lah, ini baru-baru ini kita banyak dapat aduan ataupun dapat laporan daripada pihak polis berkaitan isu-isu penipuan tanah. Jadi saya menyeru kepada semua bakal pembeli tanah di seluruh negara lah, walaupun luar pada Selangor, mengingatkan bahawa sebelum kita nak membeli apa-apa tanah daripada mana-mana individu ataupun syarikat, minta berhati-hatilah. Sebab sekarang ini kita dapati banyak cubaan-cubaan untuk membuat penipuan, menggunakan nama-nama daripada pejabat tanah sendiri. Nama-nama pegawai dan nama-nama, sehingga nama menteri besar pun ada. Melakukan notis untuk menjual tanah ataupun notis untuk memberikan tanah. Walau nama-nama ni nama betul, tapi digunakan tanda tangan yang palsu. Jadi saya nasihatkan kepada semua bakal pembeli tanah supaya menyemak terlebih dahulu di pejabat tanah yang berdekatan di mana tanah tersebut hendak dibeli, supaya kita dapat semak dulu. Tidak menjadi mangsa lah. Tidak menjadi mangsa kepada orang kata scammers yang ada di luar. Sekarang ini memang kita nampak berleluasa kegiatan untuk penjualan tanah secara melalui penipuan inilah, dengan menggunakan dokumen-dokumen kepada pejabat tanah atau pejabat tanah galian negeri Selangor, dan juga dokumen hak milik yang dipalsukan. Yang dipalsukan dengan cadangan untuk menjual, dan juga untuk membeli tanah-tanah yang tidak dipastikan kedudukan tanah pun tidak tahu di mana. Itu mustahak kepada semua pembeli untuk mengetahui terlebih dahulu, bukan sebab kita tak nak berlakunya penipuan, dan kadang-kadang penipuan ini menyebabkan jutaan ringgit. Sebab melibatkan pembelian tanah kan. Ya, tanah besar, nilai yang besar. Jadi ramai yang telah jadi mangsa. Dan kadang kita nak cari balik orang yang buat penipuan ini memang jadi susah lah. Agak sukar lah kan. Jadi memang minta kerjasama daripada semua pembeli untuk datang pejabat tanah untuk memastikan tanah itu wujud. Dan juga pemilik tanah itu pun juga wujud. Betul. Kalau dapat tawaran-tawaran istimewa itu perlu untuk selidik dulu tanah itu wujud ataupun tidak. Adakah daripada orang yang betul ataupun orang yang sebenarnya menggunakan nama orang lain. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yusri Zakaria selaku pengarah tanah dan galian negeri Selangor di atas penerangan tersebut, dan juga berkenaan dengan tips tadi. Terima kasih banyak Tuan. Dan seterusnya para penonton, kita akan ke cerita pagi Kedah untuk berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan